Siti Hajar Rosniyati Dimasun dan Sahabat Tabiran Gemun Iman. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan ilmu kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamah dan duduknya kita di dalam halaqah ilmu, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan keberkatan, Allah kurniakan kerahmatan dan Allah kurniakan kebaikan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب، ya Allah, kalau ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami, sabit qulubana ala dinik, kau tetapkan hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, kaulah ya Allah yang boleh membolak-balikkan hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik, kaulah ubah yang mengubah hati kami, ubahlah hati kami dari hati yang penuh dengan kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian ya Allah kepada hati yang penuh penuh kerahmatan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm, ya Allah, berikan kepada kami hikmah-hikmah dan juga berikan kepada kami keberkatan yang ada di saat mana kami berada di sepanjang malam ini dan sepanjang kami berada dalam Google Meet kelas daripada GNI Gemun Nur Iman ini. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal fasl, kami berlindung denganmu ya Allah dari segala keburukan, dari segala kemudaratan, dari segala kecurian, kemalangan, kesakitan dan juga wabak penyakit, daripada perkara-perkara yang buruk, hasad dengki di sepanjang kami berada di dalam kelas ini dan juga pada malam ini. Wa na'udzubika minal bukhli wa na'udzubika minal kasal wa na'udzubika min adzabil qadar wa na'udzubika min adzabil nar wa na'udzubika min su'il kibar. Allahumma ftah alaina, bukakan ke atas kami pada malam ini hikmataka, hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, bersyukur pada Allah
Pada malam ini saya berada di hotel 1000 bintang. 1000 bintang lah, tapi tak ada bintang sangat malam ni. Okey, insyaAllah. Jadi moga-moga kita menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah. Saya berulang kali menyebut tentang perkataan syukur. Kerana syukur ni dia akan menyebabkan hidup menjadi barakah. Menjadi barakah. Syukur berulang kali saya sebut. Walaupun benda ni simple, tapi selalu saya ulangkan benda tu dan untuk diri saya sendiri. Syukur itu pasti ada 3 benda yang terkandung dalam surah An-Naml. Mesti ada. Berulang balik kita ingatkan, iaitu iftiqar, merasa diri ni tak ada apa-apa. Merasa diri ni tak ada apa-apa. Pertama sekali, kena selalu melatih diri kita ni tidak menjadi syaitan, iblis, yang merasa ana khairum minhu. Mengatakan bahawa aku lebih baik, dan aku lebih baik. Dan aku lebih baik. Dan kemudian bersandarkan, disebut dalam hadis Nabi SAW, perkara yang baik itu datangnya dari Allah. Maka perkara yang buruk itu sandarkan pada diri sendiri. Ini dalam Al-Quran sebut. Jadi iblis tidak. Bila mana dalam bab yang ke-25 hari ini, iaitu iblis menyalahkan Tuhan bagi kesesatan. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, wahai Tuhan, engkaulah yang menyebabkan aku tersesat dari jalan yang lurus. Menyalahkan orang lain dari kesalahan yang dia ada. Kesalahan yang kita ada, kita sandar pada Tuhan. Ini masalah. Kesalahan yang ada kepada kita ni tidak ada adab. Anak kita gagal SPM, kita sebut ini semua adalah takdir yang telah Allah tentukan. Ya, tapi kesilapan kita pada adabnya, kita menyebut pada diri kita sendiri. Kesalahan itu kita kena letak pada diri sendiri. Kecuali benda baik. Anak kita berjaya, kita letakkan pada Allah. Sebab tu benda nikmat, benda baik pada diri kita, sebut Allah yang buat daripada Allah. Ma asabaka min Allah. Semua kita sandar pada Allah dalam Quran. Kalau kita benda buruk, kita sandar. Tapi iblis ni benda baik, diri dia. Ana khairum minhu. Ibadat aku lebih baik. Api lebih baik daripada tanah. Tapi benda buruk, sesat, maka disandar pada Allah pula. Ini perangai terbalik. Perangai terbalik. Jadi moga-moga kita menjadi orang-orang yang menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri. Patutnya kalau kita bahagia, hidup, kita kena sandar pada orang lain. Aku bahagia ni sebab ada kawan-kawan aku ni bagi aku bahagia. Aku bahagia ni sebab suami aku, anak-anak Allah bagi. Kalau tak bahagia, sandar pada diri sendiri. Aku ni apa salah aku? Apa dosa aku pada suami? Apa dosa aku pada isteri, pada anak-anak? Sebab bahagia tu datang pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Bukan kerana orang lain, tak ada, pada diri. Jadi kalau kita tak bahagia, salahkan diri. Sebab itu akan menyebabkan kita rasa cukup. Cukup. Sebab tu, kalau sedikit sebanyak sebelum kita mula pada ayat 25 ni, saya nak bawakan sedikit daripada kitab Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi. Sebab itu iftiqar ni, saya nak ulang balik. Saya dalam kitab Tibbun Nabawi, siapa tak tahu Tibbun Nabawi? Tibbun Nabawi ni kitab daripada Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibn Qayyim ni dia, kalau dipergelis, dia popular. Dia ada satu college Ibn Qayyim, Dr. Rozaimi, kan? Dr. Mazhar, dia lebih kepada Wallahualam Salafi, saya di sana. Dia whole paper Syafi'i. Disebabkan daripada Ibn Qayyim ni, pandangan dia dari fiqh banyak yang saya sendiri tak berapa setuju lah. Dari sudut, bukannya salah, tapi tak sesuai lah mungkin dalam mazhab kita. Contohnya antaranya qada salat. Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah ni, qada salat dia tidak sama dengan kesepakatan ulama yang telah ditetapkan oleh 4 mazhab, wajib qada. Solat kita tinggalkan sengaja, walaupun tak sengaja, walaupun waktu kita jahil dulu, selagi mana kita waktu jahil kita Islam, maka wajib qada. Melainkan orang yang kafir. Tapi Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah ni dia tidak wajib qada. Kalau solat yang lama dulu kan. Jadi ini orang muda-muda suka ni. Dia kata ni pandangan rahmah. Dia kata. Tapi kesepakatan ulama suruh qada. Dia berbezalah pandangan dari segi banyak benda. Tapi moga-moga Allah rahmati dia. Moga-moga rahmati Ibn Qayyim, Dr. Muzaimi dan juga Prof. Mazhar. Yang berlainan pandangan daripada kita, tapi kita kena raikan pandangan. Dan pandangan-pandangan dia.
Tapi tetap juga kita kena wajiblah berpegang pada mazhab kita Syafi'i, sebab Malaysia gazetkan sebagai mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu. Jadi bila dibawakan pandangan dalam Tibun Nabawi, tapi saya suka baca kitab dia satu, Tibun Nabawi. Oh, ni baik, karya dia terbaik daripada saya lah. Tibun Nabawi ni satu perubatan Nabi. Kitab-kitab perubatan Nabi. Contoh Nabi-Nabi. Tu pun dia ni, lebih daripada dia ni mutasyaddid dalam benda agama, dalam bab hadis. Dia cepat sangat nak bid'ahkan orang sebagainya. Tapi saya suka dia dalam bahagian perubatan. Supaya tidak lari daripada kekhurafatan. Dalam kitab dia, dibawakan pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Suka saya katakan bahawa Ibn Qayyim ni sebenarnya, kalau tengok pandangan dia lebih kepada banyak pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun dia kata dia tidak bermazhab. Kan? Tapi sebenarnya mereka banyak berpegang pada mazhab Hanbali di Saudi dan sebagainya. Kan? Jadi dia ambil pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Sekiranya seorang tu dimakan ubat. Ini Tibun Nabawi. Tib maksudnya perubatan Nabi. Dibawakan pandangan Imam Ahmad. Iaitu pandangan Imam Ahmad dia kata kalau nak makan ubat, nak jadikan benda ni sempurna ubat kita yang kita makan. Ada tak macam ibu-ibu sini, bonda-bonda, makcik-makcik, hajah-hajah, perempuan, adik, kakak, tuan-tuan semua ni yang ada makan ubat. Selalu makan ubat, hari-hari makan ubat. Kan kalau umur dah 60 ni, ya Allah, makan ubat macam makan bubur lambuk. Makan ubat macam bubur lambuk, sarapan, tengah hari. Kalau ada lah yang ada macam tu. Yang jenis ni kalau dia dah umur 65 tu, ya Allah, dia makan ubat dah macam makan bubur lambuk. Dia macam makan sarapan pagi. Sarapan tengah hari, makan tengah hari ada. Makan lunch, suffer, makan lagi ubat. Beban ni kan. Jadinya, kalau dimakan ubat, ataupun kita pening kepala, migraine contohnya, macam saya, contoh, ada makan ubat, kita makan. Contohnya makan, ambil contoh mudah lah, simple, pening kepala, makan ubat. Contoh makan ubat. Okey, ubat ni, dia cuma tak ada apa. Dia cuma sebuah Panadol, sebuah ubat. Imam Ibn Qayyim bawakan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Tibun Nabawi. Kalau tengok dalam kitab asal dia 221 dan juga dalam kitab Za'al Ma'ad sama juga ada letakkan kitab pandangan Imam Ahmad. Ada 3 amalan. Nak jadikan makanan dan ubat itu sempurna. Ubat itu sempurna atau kesempurnaan ibadat, dan juga kadang-kadang disebut sebagai nak jadikan kita punya ubat itu sebagai ibadat, maka ada 3 benda ni kena perhatikan. Kalau tak, dia tak jadi ibadat, dia jadi sia-sia. Pertama, iaitu disebut pada namanya, pada ubat itu, disebut pada ubat itu kalimah bismillah. Asal kita nak makan, kita sebut nama Allah pada ketika mula kita nak makan ubat tersebut. Ini semua orang dapat tahu. Kerana apa? Dalam hadis Rawahul Muslim ada, Rawahul Bukhari ada, hadis-hadis yang lain. Begitu banyak sebut tentang kalimah bismillah. Dia tak ada hadis-hadis lain. Tak ada. Dia memang kalimah dia bismillah saja. Kalimah dia bismillah saja. Tak ada banyak-banyak sangat benda tu, benda tak ada. Cuma adalah sedikit daripada hadis daripada Ayub bin Ansari. Dia kata bahawa satu hari Nabi SAW ni dia dekat dengan makanan dengan dia ajak hadir rumah dia, Nabi ajak hadir. Kemudian sampailah ketika itu dia pun makan. Abu Ayyub Ansari ni makan. Dia makan, dia rasa keberkatan makanan rumah Rasulullah. Sampai hujung, di perakhiran makan itu, Abu Ayyub Ansari ni rasakan ada satu benda tak kena pada makanan tersebut. Sehingga hilang keberkatan dalam makanan tu. Dia kata, aku nampak jelas hilang berkat daripada makanan yang aku makan berbanding awal tadi. Jadi tanya Rasulullah, kenapa? Dia kata tadi pada awal kita secara berjemaah serentak. Dan tadi kita dah baca bismillah. Tapi pada hujung tadi ada yang datang. Lalu dia tak membaca bismillah. Maka akan hilanglah keseluruhan keberkatan satu majlis tersebut. Jadi bismillah. Simple. Tak ada benda tu, hilang berkat. Jadi pertama sekali nak berkat. Berkat maknanya apa? Al-imta'u bihi. Iaitu meletakkan Allah, kita akan merasa cukup. Kita merasa cukup. Dan Allah meletakkan kecukupan. Itu paling penting. Kita rasa cukup. Imta' ni sebenarnya bukan cukup. Imta' ni rasa nikmat, rasa seronok. Itu nikmat imta' sebenarnya. Dan yang kedua, subutul khair. Allah tetapkan kebaikan pada ubat tersebut. Dan ziyadah. Dan Allah sifat semakin lama semakin baik. Okey, yang kedua.
Walaupun doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar itu hadis dhaif. Tapi itu pun hadis bukan pasal makan, tak ada. Hadis tu menunjukkan bahawa bila dihidangkan makan. Itu saja. Tak nak baca pun tak apa. Tapi nak baca alhamdulillah doa. Doa mana-mana boleh. Dihidangkan makan. Tapi kena baca bismillah lah. Sebab tu kalau didik anak-anak, didik diri kita baca juga. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah wa ala barakatillah. Hujung sekali, bismillah. Baru makan. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, jika sekumpulan orang yang menikmati, ini boleh buka dalam syarah Sahih Muslim, oleh Imam Nawawi. Dalam dia kata bahawa menurut pandangan Imam Syafi'i, ini bukan pandangan mazhab Syafi'i dah. Imam Syafi'i sendiri berpandangan, Imam Nawawi kata, jika sekumpulan orang menikmati satu makanan secara bersamaan dan serentak. Pernah tak kita buat macam tu? Ada tak? Kita makan serentak. Satu majlis, kita makan serentak. Semua. Sekali satu majlis. Semua ada sekali. Okay. Dia kata, bersama serentak memadai dengan seorang sahaja yang membaca bismillah. Maka gugurlah tuntutan membaca bismillah kepada yang lain. Yang turut hadir ketika membaca bismillah itu dibaca. Dan didengar oleh orang. Syarat didengar. Bacaan bismillah tu dan dibaca. Syaitan tidak akan makan bersama mereka. Barakah. Adapun jika Imam Syafi'i kata ada yang terlewat hadir. Yakni ia hadir setelah bacaan bismillah tadi. Macam pertama tadi. Dia pun datang, tengah-tengah datang. Contohnya kita tengah makan-makan ni. Kak Intan pun datang. Ustaz, majlis lama. Latif pun datang. Tadi jam tadi. Jadi dia dah terlambat. Dia tak ada dalam majlis awal tadi. Dia serentak makan tadi. Datang, kemudian dia datang pun makan. Sentuh. Maka dia tidak membaca bismillah. Syaitan menumpang makan dia, maka akan hilang keseluruhan barakah majlis tersebut. Bahaya ni. Jadi bismillah penting. Okey, pertama selesai. Yang kedua, nak dapatkan kecukupan. Kedua, apa dia? Dalam hubat tersebut adalah yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal kata, iaitu disebutkan. Maksudnya disebutkan kepada makanan tersebut setelah selesai. Betul-betul sejurus selesai saja makan, maka kita kena puji dengan sebutan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Kenapa Alhamdulillah ni? Maka Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sebut dalam hadis Muslim, kan? Inna Allah la yarda anil abdi. Sesungguhnya Allah pasti akan meredai hamba dia ayyakulal akalah, yang makan makanannya, atau yashraba syarbata, yang meminum minumannya, yang pada hujungnya itu diucapkan alhamdulillah. Perkataan redha tadi. Jadi perkataan barakah. Bila bismillah dibaca, maka barakah dia ada. Bila dia baca bismillah, maka Allah redha dengan, pasti Allah redha dengan makanan tersebut. Dia lain lah perkataan. Nak dapat redha Allah dalam makanan, maka sebut. Apa makna redha? Kenapa disebut redha? Jadi sebab ini antara punca sebut alhamdulillah, inilah makanan ini disebut ibadat. Bukan bismillah tadi. Sebab apa? Kita buka definisi ibadat. Apa makna ibadat dalam bahasa, dalam fiqh? Al-ibadah fahiya ismun jami'un syamilun. Apa sahaja perkara yang merangkumi, yang merangkumi keseluruhan al-a'mal, apa saja amalan, ma yardahu Allah, yang diredai oleh Allah, sebab perkataan wa yuhibbuhu, dan disukai olehnya, minal af'al wal aqwal, dari perkataan, perbuatan, az-zahirah wal batinah, perkara yang baik, yang buruk, perkara yang batin, yang zahir, apa dalam hati, di luar, apa saja perkara yang kita buat, kalau Allah redha, Allah suka, maknanya ibadat. Jadi kalau kita nak jadikan makan kita ibadat, ucapkan di hujungnya pujian dengan ucapan alhamdulillah. Jadi ada orang tanya, Ustaz, bagaimana nak baca? Jadi panjang sedikit doa dia. Dia tak sama macam doa sebelum makan tadi. Ucapan dalam hadis-hadis yang sahih, cuma sebut bismillah. Tak ada panjang lagi dah, bismillah. Walaupun sebagai ulama kata bismillahirrahmanirrahim pun boleh juga. Suka hati kita lah. Nak baca macam mana pun, bismillah sekurang-kurangnya, tambah tak apa.
Jangan tukar. Tapi kalimah Alhamdulillah panjang dalam hadis Bukhari. Panjang. Kenapa? Panjang hadis dia. Jadi selesai Nabi makan, nak dapat redha Allah ni, Nabi akan mengucapkan, dia kata, Al-Ma'idah. Iza rufi'atil ma'idah min baina yadayhi. Apabila telah diangkat hidangan-hidangan. Maksudnya dah selesai makan. Yaqulu. Maka dikatakan kepada makanan tersebut, Alhamdulillah. Hamdan kathira. Tayyiban mubarakan fih. Pernah dengar tak doa? Pernah dengar tak doa? Alhamdulillah hamdan kathira tayyiban mubarakan fih. Pernah dengar macam Memang pernah dengar, semua orang pernah hafal. Sebab ni doa i'tidal. Doa i'tidal yang sama sebiji. Kalau hadis tu Bukhari, yang ini pun hadis Bukhari. Betul. Hadis ni yang sama. Bacaan yang sama dengan doa i'tidal. Naik rukuk. Yang ada 12 orang, 12 malaikat yang berebut nak syatid, nak bawa naik pada Allah. Hadis Bukhari kan? Begitu juga hadis ni juga hadis rawahul Bukhari. Dalam bab makan. Bab makan, Nabi baca ni ketika selesai makan, lalu Nabi sambung sikit. Wala ghaira muwadda'. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan makanan ini. Maksudnya jangan kau tinggalkan makanan ini. Wala mustaghna anhu rabbana. Dia tak boleh bergantung pada diri dia sendiri, wahai Tuhan kami. Jangan kau tinggalkan makanan yang kami makan tadi ni. Jangan kau lupakan. Sebab makanan yang dalam perut kami ini tidak boleh ditinggalkan. Dan dia tak ada fungsi sebenarnya. Dan dia tidak bergantung pada diri dia. Dia hanya bergantung padamu, wahai Allah, wahai Tuhan kami. Ini makna dia. Jadi siapa yang baca ni adalah ra'au kama qala rawahul Bukhari. Maksudnya makanan tersebut akan menjadi redha. La yarda. Allah sebut dalam hadis Muslim. La yarda. Tak, Allah pasti redha. Nak dapatkan kredit, pasti mendapat redha Allah, baca benda ni. Ini satu benda yang kita makan ubat, kita baca tak ni? Kita bila buka bismillah, kita tutup tak dengan bacakan Panadol? Kita dah makan bismillah. Kan? Kita makan ubat urat tadi kan, sikit urat kita baca bismillah. Kita tutup tak dengan alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wala muwadda' ghaira muwadda' wala mustaghna anhu rabbana. Ini Imam Hanbali aja supaya ubat tersebut syamil menjadi ibadat. Jadi ibadat. Nanti sebut, Ustaz, ada tak bacaan lain yang boleh dibaca? Ada. Tapi ada juga alhamdulillah lain, ada juga. Tapi alhamdulillah yang lain ni dia hadisun dhaif. Lain tak ada lah. Satu tu juga yang nampak yang dalam, kalau buka dalam kitab Syama'il Muhammadi, yang lain banyak. Cuma disebut di sini hadis yang dhaif. Bila hadis dhaif ni, kita boleh beramal lah. Tapi tak boleh sandarkan kelebihan daripada Allah. Pada Nabi SAW. Sebab dia tak boleh sebut ni adalah hadis Nabi, sekarang dia adalah lemah. Jadi boleh beramal saja sebagai fadailul a'mal. Apa dia antaranya? Qala, selepas Nabi makan, Nabi pun menyebut alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, dan lain-lain banyak lagi hadis-hadis yang lain. Tapi semuanya kebanyakannya dhaif. Ini pun dhaif. Okey, jadi faham? Dapat sesuatu. Okey, kita nak dapat cukup dan betul-betul makanan tu menjadi ibadat, ubat tu mesti sebut bismillah. Lepas makan sebut alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghaira muwadda' wala mustaghna anhu rabbana atau kama qala rawahul Bukhari. Jadi makanan tersebut, terpaksa saya kata tadi, Ibnu Qayyim ni dia satu ulama yang dia sangat detail lah dengan benda-benda. Imam Hanbali ni ulama-ulama yang dia detail tentang benda-benda hadis. Kalau kita nak jadikan ubat itu betul-betul Tibun Nabawi, kenapa kita tak ikut hadis yang sahih? Kenapa kita ambil yang lemah-lemah ni? Kenapa ambil daripada ijazah para ulama ini, habaib ini, dia kata contoh gitulah. Dia tegur betul. Saya kadang-kadang fikir balik. Ijazah penjelasan, dia kata baca ni, baca selawat dulu. Kan? Baca ini. Kenapa tak baca yang Nabi aja? Oh, yang ni pernah disebut oleh, saya mula-mula tak setuju dengan beberapa benda macam Rozaimin. Tapi bila saya fikir balik, ada betul. Kadang-kadang yang baik kita ambil. Yang baik kita ambil. Jangan tolak terus. Satu benda yang saya nampak betul. Bila saya buka dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal, jumpa benda ni. Ulama-ulama muktabar dah lakukan. Sebenarnya nak dapatkan, katakan ubat ini, perubatan Nabi, kenapa kita ambil daripada, bukan ambil daripada Nabi.
Kalau benar ni adalah perbuatan Nabi, yang kamu klaim ini perbuatan Nabi, mesti kamu ambil daripada sumber yang sahih. Daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi jama'in. Jadi, saya, bila anak saya ni dia lepas makan, dia baca Alhamdulillah at'amana wa saqana. Saya kata Alhamdulillah baca. Tapi yang mula tu jangan lupa. Lepas selesai makan ni, Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ghaira muwadda' wa la mustaghna anhu rabbana alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tak apa, nak terus boleh. Bertambah sikit tak apa. Panjang doa tak apa, pahala dapat. Pahala dapat pahala. Jadi baca doa, moga-moga Allah berkati dan Allah redha. Kita sebut Allah berkat sebab bismillah. Tapi Allah redha, tutup tadi. Tapi kena sama lagi Tapi dalam kitab Tibun Nabawi juga, dalam mazhab Syafi'i kita memadai. Membuka dengan bismillah, menutup dengan alhamdulillah sahaja. Cukup. Kerana apa? Dibawakan pandangan dari hadis rawahul Muslim. Nabi selesai makan, Nabi kata Allah pasti akan redha dengan makanan tersebut sekiranya ayyakulahu akalah fayahmadahu betul nak je. Fayahmadahu alaiha, yang diucapkan alhamdulillah kepadanya. Maksudnya umum hadis ni. Rawahul Muslim. Nampak tak? Maksudnya ada ulama dia ambil pandangan yang lain. Nabi kata bahawa yang dipuji padanya makanan dengan ucapan alhamdulillah. Jadi Nabi kasih tak sebut apa-apa kalimah. Nabi cuma sebut yang dipuji dengan kalimah hamidah, iaitu alhamdulillah. Jadi sekadar dalam hadis ini dia tak sebut apa-apa amal, tak apa-apa ucapan alhamdulillah yang mana. Cuma disebut fayahmadahu, dipuji makanan itu. Jadi pada pandangan sebahagiannya mengatakan bahawa cukup dengan mengucapkan selesai makan ubat tadi, ucap alhamdulillah. Cukup. Tapi sebahagian ulama dia kata, bukankah Nabi dah ajar dalam hadis yang lain tentang kalimah yang sebenar? Kerana kan ketika Nabi dia kata, Nabi kan dah ajar kalimah alhamdulillah yang mana perlu kita baca. Tapi sebagai ulama kata, itu yang itu. Kalau kita beramal dengan hadis ini, cukup umum. Jadi ini semua pandangan yang ditutur oleh para ulama. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i, cukup sekadar mengucapkan alhamdulillah pun mencukupi untuk mendapatkan redha dari itu. La yarda. Tapi kalau nak baca alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, ghaira muwadda' wala mustaghna anhu rabbana, yang ini ni apa lebih baik. Mungkin saya akan hantar pada ni lah admin, insyaAllah doa ni saya akan tulis balik, catat balik. Saya akan insyaAllah saya akan hantar benda ni kepada sahabat-sahabat. Semua mungkin boleh beramal dengan hadis ni, dan mungkin boleh kita letak penambahan dalam amalan. Kadang-kadang simple je kita makan ubat kan, nampak simple kan, tapi macam mana dengan ubat kita dapat pahala, dengan ubat kita dapat pahala ibadat. Kita tak payah zikir, kita penat pergi solat duha, kita makan ubat pun dapat pahala. Sekiranya diniatkan untuk ibadat. Cara dapat ibadat macam mana? Mesti Allah redha dengan makanan tersebut. Cara dapat redha macam mana? Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ghaira muwadda' wala mustaghna anhu rabbana. Nampak payah, sebenarnya pendek kalau mula hafal. Yang ketiga ni tak nak bincang. Ketiga ni klinikal, iaitu halalan tayyibah. Dia mesti halal dan kemudian dia baik untuk kita. Jadi yang baik untuk kita ni kena jumpa doktor. Macam semalam pagi, orang rumah saya, makcik saya nak bekam. Jadi saya suruh orang rumah saya bekam kan. Orang rumah saya pandai bekam. Saya pun pandai, saya ajar dia. Jadi saya sangat bekam. Jadi biasa kalau untuk perempuan, saya suruh isteri saya bekam kan. Jadi itu bekam. Jadi kelebihan bekam yang disebut. Tapi kalau macam apa-apa saja kebaikan dia, klinikal, dari segi klinikal kita kena kaji lah. Dari segi kedoktoran dan sebagainya. Halal lah. Tayyibah. Mesti baik. Yang ini cukup benda ni, maka ubat kita menjadi Tibun Nabawi. Walaupun kita tak bekam, kita ubat lain. Kita apa? Kalau macam ni, kalau mengurut ke, kalau apa saja, segala perkara ditutup bismillah. Dia dibaca bismillah, dia sebut alhamdulillah. Dia mesti dalam keadaan itu barulah perubatan Tibun Nabawi. Syarat menjadi Tibun Nabawi, 3 benda ni jangan tinggalkan. Begitulah kata-kata bahawa Imam Ahmad bin Hanbal dalam Ibn Nabawi. Wallahu a'lam. Jadi, minta maaf saya ambil sedikit benda ni sebab itu tentang belajar tentang perubatan Nabi. Tapi kalau perubatan Nabi kita tak amalkan apa yang Nabi buat, dia apa saja kita buat, kita pergi klinik makan Panadol, itu juga perubatan Nabi.
Asalkan ubat. Asalkan kita dapat klinikal, itu juga perubatan Nabi. Jangan kita pelekehkan. Asalkan 3 benda ni kita ada. Benda ni kita ada. Kita tahu tu. Sunnahnya adalah perubat. Bukan semestinya bekam, tidak. Walaupun saya memang pandai lah tu bekam. Okey. Kembali balik perkataan sumpahan bab yang ke-25. Saya mohon maaf kalau saya terlambat untuk bercakap benda ni. Bab ke-25. Iaitu sumpahan iblis untuk menyesatkan dan sifat orang yang terlepas daripada kesesatannya. Jadi sumpahan iblis ni untuk menyesatkan. Dan siapa pula sifat-sifat yang menyebabkan orang tu terlepas? Okey, pertama sekali aku datangi mereka daripada hadapan dan belakang. Iblis kata. Daripada kanan dan kiri. Lalu engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Itu permulaan ayat saya lah. Daripada ayatul Quran. Apa yang nak agak-agak disebut ni? Jadi sebab tu saya mulakan dengan perkataan syukur tadi. Syukur tu apa? Iftiqar. Rasa kita tak ada apa. Doa tadi kan? Lepas alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, kita sebut ghairan muwadda'. Makan ini ya Allah jangan kau tinggalkan. Kita rasa ubat tu tak ada apa. Nothing. Ini cuma Allah suruh. Sunnatullah. Makan ubat. Tapi makanan ni kau jangan tinggalkan. Di sini kita boleh. Dalam perut aku ni. Wala mustaghna anhu rabbana. Dan maksudnya ubat ni tak ada apa. Wala mustaghna. Wala mustaghna ni dia tak ada langsung apa bergantungan melainkan kepada engkau. Dia tak ada apa-apa. Bergantungan ni cuma pada Allah. Kalau dia tak ada Allah, nothing ubat ni. Tak ada apa-apa. Dia kosong. Hanya dadah saja. Bekam. Hanya tarik darah. Kalau Allah tak izinkan, tak ada apa. Jadi ini iftiqar. Kita ni cuma usaha. Tapi semuanya memang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Ini syukur. Ini syukur dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Sebab tu kita sebut benda ni. Untuk dapatkan kesyukuran. Sebut Alhamdulillah, syukur dah. Tapi kita sambung lagi benda ni supaya tambah rasa syukur. Allah akan tambah. Sebab tu ubat tu menjadi redha Allah dan Allah letakkan barakah yang hebat. Imta'u bihi. Wasubutul khairi. Allah letakkan kebaikan dalam ubat tersebut. Waziyadah dan Allah kesifat dia semakin lama semakin bertambah. Kesan dia semakin baik. Semakin baik. Allah bekam juga begitu. Vaksin. Pernah tak kita doa pada Allah? Vaksin. Pernah tak kita doa pada Allah supaya jadikan vaksin ini barakah? Pernah tak kita doa dengan ubat, dengan kita makan pakai vaksin ni menyebabkan dia barakah? Sebab tu vaksin ni tak ada apa-apa. Vaksin tidak ada apa-apa melainkan dengan izin Allah. Sebab tu saya ajar jemaah-jemaah saya supaya kalau nak buat apa-apa perkara apa, vaksin ke apa ke, maka jangan lupa doa pada Allah supaya dapat nikmat yang Allah beri tu. Vaksin yang Allah bagi pada kita tu, ubat, dia nothing. Dia tidak memberi mudarat pun. Kalau ada orang kata dengan saya, Ustaz, vaksin ni syirik sebenarnya kalau kita bergantung pada vaksin, sebab tidak akan ada yang boleh memberi kebaikan, dia kata, melainkan Allah. Dia sebut macam tu lah. Saya terkejut juga tu. Maksudnya tak ada masalah. Cuma kena ingat, syirik ni juga sambungan dia ada. Bukannya dia percaya bahawa vaksin memberi manfaat, dia kata maka syirik. Dia kata yang memberi manfaat cuma Allah. Tapi kena ingat, tadi kita kata bahawa vaksin tu memberi mudarat. Kena tahu, yang memberi mudarat juga tak ada lain, bukan vaksin, melainkan Allah. Dua-dua kena letak. Kena adil. Kalau kita percaya pula dengan vaksin ni kita boleh sakit, maka itu juga syirik. Kena faham. Bukannya vaksin ni memberi manfaat maka kita jadi syirik. Percaya sangat bergantung pada vaksin, ke syirik. Sebab bergantung kita pada Allah tu. Tapi kalau kita percaya juga sepenuhnya vaksin boleh memberi mudarat, maka juga syirik lah. Sebab tidak ada yang hadis tersebut tidak ada yang memberi mudarat melainkan Bismillahilladzi la yadurru asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi doa diajar ulama, Allahumma barik. Masa saya dia nak vaksin saya tu, saya memang tak suka vaksin. Anak-anak saya tak vaksin. Jadi saya vaksin sebab saya nak pergi luar negara. Saya vaksin lah. Sebab ini arahan dari kerajaan. Vaksin. Nak keluar rumah pun nak kena vaksin. Dia vaksin. Allahumma. Saya baca tu Bismillah. Dalam vaksin lah tu. Bismillah. Allah. Dia cocok je.
Allahumma barik ala hadzal liqah. Saya baca. Ya Allah, berkatilah. Ya Allah, engkau berkatilah vaksin ini, ya Allah. Sekiranya, ya Allah, kurang kebaikan dalam vaksin ini, maka letakkanlah kebaikan. Sekiranya mudarat dalam vaksin ini, ya Allah, kau tukarkan menjadi kebaikan. Sekiranya baik, ya Allah, vaksin ini, maka ya Allah, engkau tambah kebaikan. Saya doa. Takut juga. Vaksin sebab orang kata gitu, gini. Tapi kita letakkan sadar kita pada Allah. Selesai vaksin, saya kata, Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wala muwadda' ya Allah, jangan kau tinggalkan vaksin sendirian dalam badan aku ni. Wala mustaghna anhu Rabbana, dan dia tak boleh bergantung pada diri dia sebenarnya ubat ni, vaksin ni. Jangan tinggalkan. Dia tak boleh bergantung sedikit pada diri dia. Rabbana, wahai Tuhan kami. Selesai baca. Ya, faham Jadi benda ni nampak simple, tapi iblis kan, dia tak boleh mengganggu orang yang ada syukur dalam hati dia, ada zikir dalam hati dia. Makanan tersebut, ubat, dia tak dapat ganggu orang yang ada benda tu dalam hati dia. Dia tak dapat was-waskan. Kau yakin ke? Tak. Tadi aku dah berubat, aku dah tahu bahawa ini adalah arahan Allah supaya berubat. Habis benda ni dengar-dengar tak bagus. Ya, sebab tu aku doa, vaksin ini tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat sedikit pun, melainkan Allah. Moga-moga Allah berkati vaksin tersebut. Jadi insya-Allah. Jadi wallahu a'lam bis-shawab. Jadi ini sebab tu saya nak mulakan ayat dan tajuk pada hari ini, sumpahan iblis untuk menyesatkan. Dan sifat orang yang terlepas daripadanya hanyalah orang yang bersyukur. Kenapa disebut ikhlas dan syukur? Ikhlas dan syukur. Jadi selepas iblis menyesal dan berputus asa dengan segala nikmat kebaikan, dia mula yakin dengan laknat dan rejaman Allah ke atasnya apabila mendapat jaminan dipanjangkan umur sehingga hari kiamat. Setelah mana dia tahu Allah betul-betul laknat dia bila? Setelah mana dia tahu Allah terima doa dia. Unik tak? Dia lebih yakin bahawa dia dilaknat kerana Allah telah setuju dipanjangkan usianya. Ya, kita baca dulu, nanti dulu. Dan lalu ia telah mengumumkan misi jahatnya untuk merosakkan keturunan Nabi Allah Adam. Kitalah. Dan bersumpah ke atas dirinya dengan janji ini kepada Allah. Apa janji dia? Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, wahai Allah, oleh kerana engkau telah menyebabkan aku tersesat, maka sesungguhnya, dia kata, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Dan sesungguhnya aku akan mengambil tempat untuk menghalangi mereka daripada jalanmu yang lurus. Aku mengambil tempat dekat mereka ni, daripada mereka menghadapi jalan yang lurus. Jalan lurus dekat dia sebenarnya jumpa Allah. Tapi dia jadi cacah merbas sebab ada iblis ambil tempat. Dan kemudian aku datangi mereka daripada hadapan dan serta daripada belakang mereka, daripada kanan mereka serta daripada kiri mereka. Dan engkau dapati kebanyakan mereka nanti tidak bersyukur. Jadi kerja iblis yang pertama sekali, jadikan manusia ni tak bersyukur. Dia hasad dulu supaya tak bersyukur, baru dia boleh datang. Baik sebab tu syukur ni sifat yang tinggi. Syukur ni sifat yang tinggi. Sebab tu kalau buka dalam kitab, saya pernah dengar kuliah daripada Dr. Zulfikri Al-Bakri. Dia baca kitab Al-Ahkam dengan saya. Saya lupa kitab. Tapi dia lah sebut. Dia kata dalam Facebook dia lah, menyebut bahawa sehingga orang ahli tasawuf ni, dia kata tak perlu sifat sabar dah. Manusia ni kalau dia betul-betul hebat iman dia, dia tak perlu kalau sifat sabar. Dia hanya perlu sifat syukur. Bukan kata bahawa sabar tak payah, tapi kerana sifat syukur tu yang melampaui batas. Sifat bukan batas. Sifat syukur yang over. Memang terlampau syukur,
Menyebabkan dia tak ada rasa sifat sifat sabar tak perlu dah. Boleh faham lah apa dia nak sebut ulama. Sifat syukur ni kalau dia terlampau tinggi, menyebabkan sifat sabar dia dah tak perlu dah. Sabar duduk tenang. Tak perlu lagi. Maksudnya, dah tak perlu ada sifat sabar. Kalau syukur dia terlampau tinggi. Contoh. Saya nak bagi contoh, bila saya nak faham tu, saya beri contoh diri saya sendiri lah. Contoh. Anak kita. Contoh kita suruh dia ni bersabar dalam hidup dia. Kerana susahnya hidup. Dan isteri kita lah contoh isteri. Kita ni mungkin keluarga susah hidup. Kena buang kerja. Kan rumah kita ni pun kecil, rumah sewa, pakai tudung pun tudung tahun lepas. Kita tahun ni tak boleh beli tudung, kan? Kita mungkin rasa sedih, nak sabar dengan ujian. Tapi sebenarnya sabar tu tak perlu bila kita ajar dia reti syukur. Bila kita pergi Ramadan tu, kita bawa anak-anak dan juga isteri. Saya ni Nahrul Hayah, ada bantuan kepada orang-orang yang asnaf. Selalu pergi bantuan. Bila pergi rumah tu, saya akan bawa anak-anak saya sekali. Bawa anak dekat kudai kiri tu, sebelah kanan. Dia akan tengok sebelah kanan tu saya pergi. Dan bila mana pergi tu, orang miskin. Ada rumah tu, ya Allah, buruk sungguh. Nak pijak tu dengan titi dia. Rumah dia dengan keadaan aircon tak ada, panas. Rapat, parking jauh nak kena letak. Kan? Jadi bila bawa tu anak-anak saya, hijab baik, pijak rumah ni, waktu baunya busuk, longkang sebelah. Jadi benda ni, bila terpahat bahawa manusia begini, lepas tu bawa, bila saya pergi ke satu tempat yang gelandangan, saya bawa anak-anak, kena malam saya bawa. Ada satu kali tu. Jadi saya pergi HIV punya tempat, HIV, ada dalam 36 orang HIV dekat Lakin. Dan kemudian bawa pergi gelandangan makan. Pergi tu bawa lah, ada orang tidur, tak ada rumah. Kan? Ada orang yang lari rumah, bagi macam-macam lah. Ada yang lari rumah, ada yang memang duduk, dia tak ada rumah, dia duduk gelandangan, miskin dekat rumah. Kita bagi makan, dia berebut datang makan. Jadi kita boleh ajar benda tu, kita boleh sematkan dia. Nampak? Kita untung tak Umairah, ada rumah, ada tilam, sedap, seronok tak ada rumah. Sedap tak balik rumah, ada balik sekolah, ada rumah yang kita duduk. Ada orang ni, dia tak tahu nak balik mana. Terpaksa duduk dekat sini. Cuba try malam ni kita tidur dekat sini. Tak nak? Syukur tak? Tapi jadikan apa tau? Akhirnya masalah tudung tak boleh beli tahun ni, baju raya tak boleh beli, ini bukan masalah besar. Tak payah kita sabarnya, tak boleh beli tudung pun tak apa. Tak. Bila kita rasa syukur yang tinggi, tengok orang lain ni, ya Allah hidup macam ni, rasa kita ada duit ni, cuma tak dapat beli tudung baru, tak dapat beli butang baju ni, bukan masalah. Sifat sabar dah tak perlu dah, sebab syukur terlampau tinggi. Kerana ya Allah, syukurnya dengan nikmat yang Allah bagi, aku ada rumah walaupun sewa. Aku ada gini, ada ni, begini, contohlah. Sekurang-kurangnya aku ada keluarga, sekurang-kurangnya ada mak bapak. Sekurang-kurangnya ada begini, sekurang-kurangnya ada tudung kat rumah walaupun lama. Tahun lepas. Baju raya ada juga boleh pakai tahun lepas. Ini syukur tinggi ni menyebabkan kita rasa tak mengeluh dalam hidup. Tak ada sifat sabar pun tak apa. Sabar dengan ujian. Bila dapat ujian sakit dia, sakit sikit je lah. Bandingkan yang ini lagi dahsyat. Allah uji dia. Jadi itu di antara kita sebut. Syukur itu dia boleh mengatasi sifat sabar. Jadi ini kunci dia. Daripada ayat ini, kita kena tahu pada hari ini. Kunci untuk elak daripada kesesatan. Bukan sifat sabar. Tapi sifat syukur. Sebab ini iblis pertama sebut. Dia tak boleh dapat lawan orang yang bersyukur. Dia tak dapat sedikit. Sebab tu kalau kita makan dari ubat tadi tu, kita makan nasi sekalipun walaupun bukan ubat, boleh juga kita makan, kita baca bismillah. Kita tutup alhamdulillah. Ada sifat iftiqar, bergantungan pada Allah dengan kalimah bismillah. Ini sifat taufik, bergantungan pada Allah dengan nama Allah. Kita gantung pada Allah. Dan kemudian iftiqar, rasa tak ada apa-apa, wala mustaghna anhu. Dan dua sifat iftiqar, sifat taufik dan sifat ibtila. Ini semua adalah sifat syukur. Ibtila merasakan itu adalah ujian dari Allah. Nikmat yang kita ada. Makanan depan mata kita yang kita makan ni, ini ujian. Sifat rasa kenyang dalam perut, boleh kenyang. Ini ujian. Nikmat yang Allah bagi ibtila. Ini tiga-tiga ni terangkum dalam surah An-Naml. Ayat 40. Kalau nak buka dalam tadabbur dia. Jadi kalau kita makan nasi sedap ni, tahu? Tadi saya makan lauk apa tadi? Apa tang tadi? Ni? Lauk apa tadi? Tak pernah. Lauk, kurma. Lauk
Lauk kurma. Lauk kurma. Boleh makan lauk kurma, saya lama tak makan lauk kurma. Sedapnya lauk kurma ni, dah lama tak makan. Saya makan tu, saya kena tahu iftikar dulu. Kenapa? Saya kena tahu ini adalah daripada Allah. Taufik daripada Allah. Maksudnya kena sebut bismillah. Bismillah. Dan kita dah makan, kita kena sebut iftikar kalimah dia. Iaitu kita rasakan makanan tak ada apa-apa. Nikmat ni tak ada apa-apa. Semuanya adalah bergantungan daripada Allah. Dan ibtila, kita kena rasakan bahawa makanan yang sedap ini ujian. Sebab ada orang yang tak dapat makan. Ada orang yang tak diberikan nikmat yang sama macam kita dapat makan. Satu lagi, kita dapat makan. Ada orang ni kaya pun tapi tak dapat makan. Saya tak boleh makan benda ni. Ustaz, saya tak boleh makan daging ni, ini, gaut. Saya tak boleh makan ni. Jadi kita dapat makan ni, ya Allah. Nikmat ini adalah ujian bagi aku. Aku bersyukur ataupun tidak. Jadi kita makan ni, kita rasakan bahawa tangis kat mata kita. Ya Allah, dapat makan. Rasulullah dulu susah nak makan. Kita rasa bahawa nikmat yang Allah bagi ni, ya Allah, tak ada apa-apa. Kita kaya macam mana pun, kalau Allah tarik nikmat yang Allah bagi ni, tak boleh makan. Dah pencen dah, ada duit banyak. Doktor kata, kamu tak boleh makan durian. Khususnya yang tak boleh makan tu durian musangking. Pada waktu kita muda dulu, waktu sihat, nak makan sangat musangking. Tapi tak ada duit. Allah tak bagi nikmat duit. Dan bila pencen, tunggu-tunggu pencen dapat duit. Tapi Allah tarik pula nikmat, tak boleh makan musangking sebab sakit. Sebab sakit. Jadi siapa yang dapat makan tu, bersyukur. Tapi kena rasakan bahawa nikmat itu adalah ujian daripada Allah. Jadi kalau saya makan tadi tu, saya kena benda 3 benda kalau saya dapat syukur. Pertama, saya merasakan ini adalah semua dari Allah. Yang kedua, sebenarnya saya tak mampu apa pun dengan makanan tersebut. Dan makanan pun sebut langsung tak mampu apa pun. Kebaikan ni. Kalau Allah rasakan dalam tekak saya ni tak rasa sedap, tak sedap. Sebab Allah letakkan rasa sedap dekat saya punya lidah dia, saya dapat rasa sedap. Ada waktunya saya makan muntah balik. Ada kala lah kalau sakit. Tapi hari ni Allah bagi nikmat lidah saya ni, dapat makan sedap. Tapi nak tengok kita bersyukur tak? Sebut alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Wala ghaira muwadda' wala mustaghna anhu rabbana. Dan kemudian rasakan ini adalah ujian. Bila kita dapat makan sedap, kita kena tahu, untunglah masih ada beras kat rumah kita. Jadi selalu bersyukur dengan kita merasai ujian. Dan samalah kita tengok orang-orang miskin. Bagi orang miskin, terkenangkan bagaimana para sahabat Nabi, terkenangkan orang-orang sebelah kita, dan bahawa kita bersedekah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang begini ni, kalau betul-betul dia letak dalam hati dia, maka sikit pun iblis tak boleh sentuh makanan tersebut. Iblis malanglah, ya Allah, kami tak dapat nak tipu lelaki ni. Kami tak dapat nak tipu lelaki ni. Kami tak dapat nak memperdayakan lelaki ni. Kerana mereka telah dilindungi dengan sifat syukurnya. Sifat syukur. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya baca sedikit salam-salam ni. Kak Numawati, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurlela Hashim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya suka baca salam sebab Nabi pernah sebut, nak tak kamu ni masuk syurga? Nak tak aku ajarkan kalimah yang boleh kamu masuk syurga? Iaitu kalimah Assalamualaikum. Kalimah ini adalah kalimah syurga. Saya suka jawab salam. Salam. Kak Suranai Zulina, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zuwaya Mak Zahgi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rafi'ah Yaakob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Kak Zakia Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur dapat banyak ilmu malam ni. Nak minta sahabat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulam pucuk kudu pahit pun sedap. Ini macam ulam pucuk kudu. Saya tak pernah dengar pula. Tapi saya kat Kelantan dulu selalu makan ulam. Jadi wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Nuriha Ibrahim. Abu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hana MN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga-moga yang jawab salam bagi salam hari ini, moga-moga mendapat syurga insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, settle Okey, jadi kat sini saya nak sebut pertama sekali itulah ayat yang pertama. Dan dalam ayat ini iblis berdialog dengan Allah tanpa rasa ada segan silu. Bukan itu saja, dia menuduh kesesatannya. Pertama yang paling teruk perangai dia, menuduh kesesatan itu adalah sebab Allah. Fabima aghwaytani, wahai Allah, engkaulah penyebab aku tersesat. Ini kurang ajar betul. Laknatullah ya alaihi.
Ini adalah perangai iblis, laknatullah. Sampai Nabi suruh kita laknat dia. Dapat pahala laknat syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah dengan daripada syaitan yang dilaknat, direjam. Kakak menira suka hati dia. Jadi memanglah suka hati dia. Jadi gitulah kita. Kita pun sama juga. Tak ada sifat syukur. Bila hujan turun je, hujan pula. Bagus sidai kain. Hujan. Kau ingat dia cakap dengan siapa tu? Kita cakap dengan siapa tu? kita mengeluh dengan siapa? Kita cakap dengan siapa? Siapa turunkan hujan? Yang turunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang turunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketika mana hujan turun, maka Nabi SAW hadis Muslim menyebut tentang bila hujan turun ni, disuruh kita baca hadhihi rahmatullah. Ini adalah rahmat daripada Allah. Wada'aha Allah, yang telah Allah takdirkan kepada kita pada hari itu. Lalu menyebut Allahumma sayyiban nafi'ah. Engkaulah jadikanlah curahan hujan ini sebagai hujan yang beri manfaat kepada kami. Atau kama qala rawahu al-Bukhari wal Muslim. Jadi bila kita ada hujan, kita sebut hadhihi rahmatullah. Ini hadiah dari Allah. Ini hadiah atau rahmat dan hadiah daripada Allah yang telah Allah takdirkan kepada kita. Macam kita dapat hadiah. Hari tu saya dapat hadiah. Hari jadi saya lahir, saya dapat. Semalam dapat hadiah. Ada orang bagi saya bantal. Biasa orang bagi kek kan. Orang bagi saya kitab. Saya kitab kat rumah saya banyak orang hadiahkan. Sebab dia percaya kalau dia bagi kat masjid, kadang-kadang orang tak baca. Jadi dia bagi ustaz-ustaz. Tak nak kitab apa. Saya postkan. Sebab kitab tu ustaz kan baca. Jadi dibaca. Sebab ketika kat rumah saya banyak orang bagi. Sampai hari ni semua kitab ni orang bagi. Jadi kitab saya ngajar semua berebut kitab yang saya ngajar fiqh Islam tu. Semua nak belikan kitab tu. Sebab memang saya sampai sekarang saya guna kitab untuk ngajar. Siapa yang bagi tu. Jadi tapi hari tu semalam, kemarin malam saya 7 bulan 8 bulan tu, dia bagi saya hadiah bantal. Datang Grab bagi hadiah. Dengan cantik dia sampul dengan kotak, dengan bunga kan. Bantal. Dia nak suruh ustaz tidur nak suruh saya tidur tu. Nak suruh tidur cukup. Sebab tu saya kena cepat dah pukul 10. Sebab nak guna bantal baru. Dia meniaga Bantalina. Nama syarikat tu Bantalina. Jadi kena habiskan Minta maaf, saya kena cepat ni sebab saya nak guna bantal tu. Sebab nanti tak bersyukur pula, tak guna. Jadi wallahualam, jadi itu di antara lah. Syukur. Lepas tu sampai semalam pun jemaah saya datang daripada Narul Hayah. 10 orang semalam, dekat 40 orang datang rumah saya untuk buat makan-makan di rumah lah. InsyaAllah. Terima kasihlah jemaah-jemaah banyak juga daripada saya ni. Ya Allah datang rumah saya ni untuk buat makan-makan. Tapi saya tak masak pun. Dia orang suka kalau pergi rumah saya ni, dia buat potluck potluck. Itu malam saya tu semayang. Lepas isyak tu pergi makan semayang ramai-ramai kat sini. Solat ajak semua. Okey, jadi insyaAllah. Kat sini lah belakang ni. Ramai-ramai semayang. Okey, jadi insyaAllah saya pun minta diri dulu supaya kita rasa bersyukur. Sambung lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Itu Bantalina. Saya pun tak tahu namanya. Bantalina lah. Orang saya buat kata Bantalina. Jadinya sangka pula ada orang hadiahkan saya bantal pula. Mungkin tahun depan ada yang hadiahkan tilam pula. Kan? Hadiahkan tilam pula. Supaya ustaz tu tidur. Jarang berlaku. Jarang berlaku. Ada orang tak terfikir pula saya. Orang akan hadiahkan bantal. Wallahualam. Jadi terima kasihlah pada semuanya yang mendoakan saya juga. Kepada adik lahir saya keseluruhannya. Jadi saya mohon diri dulu. Dan kita baca surah Al-Mulk. Ke tak perlu? Minta izin pada admin. Macam mana? Baca Ustaz. Boleh? Okey, insyaAllah. Boleh Ustaz. Okey. Baca. Okey, insyaAllah. Saya pun tadi nak baca tentang surah kisah Siti Sarah, Siti Hajar tentang korban. Tapi saya fikir balik, kita jauh lagi. Dia tak ada feel kan. Jadi biarlah nak dekat dengan Zulhijjah nantilah. Baru kita masuk dalam bab tu. Moga-moga kemudian biarlah kita dapat rasai perasaan untuk kita dapat zauq kisah korban. Jadi ada khasiat bantal tu Ustaz. Wallahualam. Yang penting semalam saya tidur memang nyenyak.
Memang nyenyak sungguh tidurlah. Alhamdulillah. Itu nikmat tau. Jadi nikmat tadi tu, dapat nikmat kan? Macam mana nak syukur? Pertama kena ada rasa taufik. Itu semua tidur tadi tu, semuanya Allah yang izinkan saya nyenyak. Kalau Allah tak izinkan, tak dapat. Yang kedua, iftiqar. Saya sebenarnya tak ada apa-apa. Kesihatan yang saya pada ni, ya Allah dapat tidur nyenyak ni, semua tak ada apa pada saya ni. Bantal tu sendiri, tak ada perbantungan melainkan nikmat dia, khasiat dia. Allah je yang boleh dapat bagi. Tak ada apa-apa bantal ni, melainkan nikmat dia, kebaikan dia, hanya terletak pada Allah. Dan saya rasakan bantal itu merupakan ujian daripada Allah. Dapat tidur nyenyak ni merupakan ujian. Ada orang tidur tak ada bantal. Ada orang tidur tak ada bantal. Duduk dekat mana-mana tempat tak ada bantal. Tak dapat tidur sebab kerja. Hari-hari. Begitu begini. Ada orang yang tak dapat nikmat tidur pula. Jadi saya rasakan bahawa dapat tidur ni pun merupakan ujian. Jadi saya dapat kena tidur dan saya kena bangun kejap untuk dapat solat subuh berjemaah supaya Allah dapatkan beri nikmat dan lebih lagi barakah dan redha. Dan tidur boleh menjadi ibadat. Sekiranya kita tu baca dengan bismillah, bismikallahumma ahya wa amut. Kita mulakan dengan bismillah, kita bangun dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana. Dengan atau amana pula ahyana. Allahumma alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana. Barulah tidur menjadi ibadat. Menjadi ibadat. Kita selangi dengan selawat tafrijiyah. Sebelum kita baca al-mulk, kita selangi dengan selawat tafrijiyah insya-Allah. Mesti kita sahabat-sahabat syurga semua untuk buka surah al-mulk. Kalau yang Quran tu boleh buka muka surat 562 insya-Allah. Allahumma, saya lupa apa selawat tafrijiyah macam mana mula dia. Okey. Allahumma betul. Allah lupa kan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن يا الله رحمتي kami sayangi kami ya Allah dengan Al-Quran yang kami baca dan Al-Mulk yang kami baca pada malam ini ya Allah waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini sebagai imam ikutan kami sebagai cahaya menerangi kami sebagai hidayah petunjuk kami, sebagai rahmat kasih sayangmu kepada kami, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi, wahai Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Di saat mana kami dilupakan, kami dilekakan, ya Allah, selalu ingatkan kami untuk kami selalu mendekati, mendampingi dan membaca Al-Quran. Di saat mana kami malas, ya Allah, rajinkanlah kami. Wa'allimna minhu ma jahilna, di saat mana kami jahil ya Allah engkau ajarkanlah, di saat mana kami tidak faham ya Allah engkau fahamkanlah, di saat mana kami tidak pandai pandaikanlah kami ya Allah membaca Al-Quran. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki ya Allah tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini ya Allah fi kulli laylah, pada setiap malam ya Allah. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki ya Allah tilawat Al-Quran, untuk kami dapat selalu membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, jadikanlah Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai hujjah, wa syafa'atan fil qabr, dan juga sebagai syafaat yang telah engkau janjikan di dalam kubur kami ya Allah. Kalau sekiranya sempit kubur kami, engkau luaskanlah dengan bacaan Al-Mulk ini ya Allah. Sekiranya sunyi kubur kami ya Allah, engkau hiasilah kami dengan Al-Mulk ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum إنا ومنكم تقبل يا كريم آمين. Minna minkum taqabbal karim. Taqabbal Selamat hari lahir Ustaz. Terima kasih Asyik Alhamdulillah, Ustaz. barakallahu fikum. Berkati usia. Sihat. Terima kasih Amin. Ustaz. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz di atas perkongsian ilmu yang bermanfaat hari ini daripada kitab begitu rupanya kisah Nabi Adam dan pimpinan surah Al-Mulk. Terima kasih. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh hingga ke Isyak ini. Sedikit bahan Ustaz, kuliah esok 6.45 pagi, kuliah subuh bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah yang bertajuk Dayus. Dan untuk kuliah seterusnya boleh rujuk di grup masing-masing Gemenur Iman. Jadi dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi kepada Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat Ta'ash. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام على بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.